Okey, baiklah. Kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan subtopik yang seterusnya dalam bab yang ke-9, kimia industri, sains tingkatan 4, iaitu 9.2 kaca dan seramik. Setelah kita membincangkan berkaitan 9.1 iaitu berkaitan dengan alloy. Jadi dalam tajuk kaca dan seramik ini, kaca dan seramik ini dua bahan yang mungkin kaca dah biasa dengar dan seramik ini pun mungkin kamu biasa juga dengar tapi mungkin jarang-jarang. Jadi kita nak lihat secara ringkas apakah yang sebenarnya yang dipanggil kaca, kaca yang kita nampak tu, dan juga bagaimana kaca dan juga seramik ini dibuat. Okey, so jadi kita akan melihat dulu kepada apakah yang dipanggil sebagai kaca. Okey, apakah kaca? Jadi sebenarnya kaca ni telah pun digunakan sejak daripada dahulu lagi, lebih kurang 5,000 tahun sebelum Masihi. Dan asas pembuatan kaca ini sebenarnya diperbuat daripada pasir. Jadi maksudnya asas dia, okey, nak buat kaca ni kita akan ambil pasir. Kenapa kita ambil pasir? Sebab di dalam pasir wujud satu bahan, satu sebatian yang dipanggil sebagai silika. Dipanggil sebagai silika. Silika ni apa? Dalam silika tu sebenarnya nama bahan kimia, sebatian kimia yang dipanggil sebagai silikon dioksida. So kena ingat ni silikon dioksida adalah sebatian kimia yang terkandung di dalam silika. Dan silika ini adalah sesuatu bahan yang wujud secara semula jadi di dalam pasir. Okey, jadi dalam pasir itu, sebab itulah kalau kita lihat industri yang hendak menghasilkan kaca ni, dia akan ambil sumber bahan dia daripada pasir. So daripada pasir ni, kemudian dia akan buat apa? Dia akan asingkan untuk ambil silika. Kemudian daripada silika ini pula barulah dia, bila dia dah asingkan silika daripada pasir, sebab dalam pasir tu ada benda-benda lain lagi, jadi dia akan asingkan silika ni daripada pasir. Kemudian silika inilah yang akan digunakan dan diproses untuk menghasilkan kaca. Jadi apa yang akan dibuat adalah silika ini yang tulen, ditulis silika tulen. Maksudnya silika yang telah ekstrak keluar, dikeluarkan daripada pasir, akan dileburkan sekitar 1,500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair. Dan bila dah jadi cecair, maka mudahlah untuk dibentukkan menjadi bentuk yang dikehendaki. Dan dia akan, bila dah diletakkan dalam acuan cecair, jadi letaklah dalam apa-apa bentuk sekalipun, kemudian dibiarkan menjadi sejuk. Bila dia dah jadi sejuk, maka terbentuklah apa yang kita panggil sebagai kaca. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah ni, gambar rajah foto 9.7 ni, okey, silika ni, yang ni yang telah diasingkan daripada pasir lah. Maksudnya diasingkan untuk mengambil silika sahaja. Dan silika inilah yang akan dileburkan dan sehingga pada suhu yang sangat tinggi, 1,500 darjah Celsius, dia akan jadi cecair dan dibentukkan menjadi kaca. Okey, so ini asas dia. Jadi kena ingat kaca ni
diperbuat daripada silika. Silika tu dapat daripada mana? Silika tu dapat daripada pasir. Dia wujud secara semula jadi di dalam pasir. Nama kimia dia adalah silikon dioksida. So tolong ingat yang ni. Ya. Okey, ni asas dia nak buat kaca yang biasalah. Ni kaca yang biasa. Selepas ini kita akan lihat dalam industri pelbagai inovasi telah dilakukan di mana silika ni dan kaca ni akan terdiri daripada pelbagai jenis sebab silika ni akan dicampurkan pula dengan bahan-bahan lain untuk menghasilkan ciri-ciri kaca yang lebih baik, yang lebih sesuai untuk kegunaan tertentu dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan pengguna. Ya, jadi oleh sebab itu kita akan lihat bahawa di dalam industri ada pelbagai jenis kaca dan setiap kaca tersebut mempunyai ciri-ciri yang tertentu disebabkan komposisinya yang berbeza-beza. Tapi asasnya adalah silika. Ya. Jadi kena ingat yang tu. Ya. Jadi kaca diperbuat daripada silika yang merupakan silikon dioksida yang ada di dalam pasir. Ya. Okey. Okey, masih 5 orang. Okey. Seterusnya, kita tengok jenis-jenis kaca. Jenis-jenis kaca yang ada. Okey, kita tengok satu persatu setelah kita mengetahui tentang asas kepada kaca itu sendiri. Jadi untuk mempelbagaikan jenis kaca dengan ciri-ciri yang berbeza, maka dia akan ditambah dengan bahan-bahan lain. Okey, yang pertama kita tengok yang asas sekali kita panggil ni kaca silika terlakur. Ni adalah kaca yang paling asas di mana bahan dia hanyalah silika. Kita dah tengok tadi bahawa silika inilah yang membentuk kaca. Jadi bahan asas kaca tu adalah silika. Jadi nama kaca ni dipanggil sebagai kaca silika terlakur. Okey, kaca asas ni apa ciri-ciri dia? Dia tahan terhadap haba. Dia tahan terhadap haba dan lengai terhadap bahan kimia. Apa yang dimaksudkan dengan lengai terhadap bahan kimia? Maksudnya dia tidak akan bertindak balas dengan apa-apa bahan kimia pun. Letak asid ke, alkali ke, atau bahan-bahan kimia yang lain, dia tidak akan bertindak balas dengan kaca. Sebab itulah kamu boleh lihat dalam makmal sendiri dan juga pinggan mangkuk kaca diperbuat daripada kaca. Sebab apa? Sebab dia tahan haba dan dia lengai, iaitu dia tidak bertindak balas. Dia tidak aktif apabila bertindak balas dengan bahan-bahan kimia. Itu sebablah kaca ni sebenarnya dari segi macam kalau kita nak guna pinggan kaca dengan pinggan plastik dan satu lagi pinggan polisterin yang biasa kita gunakan. Sebenarnya pinggan kaca lah yang paling elok berbanding pinggan plastik ataupun pinggan polystyrene. Polystyrene. Kenapa? Sebab pinggan kaca ni dia lengai. Letaklah panas macam mana pun kaca tu tidak akan bertindak balas dengan kepanasan dan juga bahan kimia. Jadi tidaklah kita makan kaca tu. Bahan-bahan yang membentuk kaca tu tidak akan meresap masuk dalam makanan kita. Berbanding dengan pinggan plastik. Dan pinggan polisterin lagi lah bahaya. Sebab itu kerajaan sekarang ni kalau kamu lihat tidak menggalakkan sama sekali penggunaan pembungkus makanan polistiren tu.
Ya, dia dah upgrade sikit sekarang ni kepada yang bukan polystyrene, yang plastik yang lain jugalah yang lebih baik, tapi tetap ada kesan dia. Di mana plastik dan polystyrene ni sebenarnya dalam keadaan panas dia bahan-bahan yang membentuk plastik dan juga polystyrene tu boleh masuk sedikit ke dalam makanan kita ya dalam keadaan panas dan menyebabkan kita makan bahan kimia tersebut. Dan dia masuk dalam badan, so boleh menjejaskan menjejaskan tubuh badan kita sebab kita bawa masuk bahan kimia daripada plastik tersebut. Jadi sebab itulah penggunaan kaca ni adalah yang paling baik ya, sebab dia tidak sama sekali akan terjejas oleh keadaan panas. Jadi sebab itu pinggan kaca ni mahal. Sebab dia punya ciri-ciri yang baik. Okey, itu kaca silika terlakus. Sekarang kita tengok pula seterusnya yang lebih dipertingkatkan ciri-ciri dia. Kaca soda kapur. Kaca soda kapur. Kena ingat nama ni, kaca soda kapur. Okey, apa komposisi dia? Okey, asas ni mesti silika. Asas dia mesti silika. Okey, kemudian ditambah dengan bahan kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Okey, apa dia kalsium karbonat? Kalsium karbonat ni lah merupakan kapur. Batu kapur diambil daripada batu kapur. Natrium karbonat juga salah satu bahan di dalam batu kapur. So dua bahan kimia ni dicampurkan dengan silika untuk membentuk kaca yang dipanggil kaca soda kapur. Okay. Apa tujuan dia kaca ni dibuat? Sebabnya dia ada ciri-ciri tertentu lah. Okey, yang pertama takat lebur dia yang rendah. Dia ada takat lebur yang rendah lah. Maksud takat lebur yang rendah ni perlukan kepanasan yang tidak terlalu tinggi untuk dicairkan. Kemudian dia mudah dibentuk lah. Boleh dibentuk. Kaca ni boleh dibentuk, mudah dibentuk. Jadi ini dia punya komposisi dia, kandungan kaca soda kapur. Okey, kaca yang ketiga, kaca borosilikat. Nama dia kaca borosilikat. Okey, kaca borosilikat ni komposisi dia yang pertama memang silika lah. Yang kedua adalah boron oksida. Yang ketiga adalah natrium oksida. Yang keempat adalah aluminium oksida. Okey, ada 4 bahan ataupun 3 tambahan dicampurkan ke dalam silika untuk membentuk kaca borosilikat. Okey, apa ciri-ciri kaca ni? Ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba. Maksudnya dia dalam suhu yang lagi tinggi, dia dapat tahan keadaan suhu yang tinggi itu berbanding kaca-kaca yang sebelum ini. Dan dia juga dapat tahan daripada bahan-bahan kimia berbanding kaca-kaca yang sebelum. Maksudnya dia semakin kuat dia punya kaca ni. Kaca ni telah dipertingkatkan kualiti dia, ketahanan dia terhadap haba dan ketahanan dia terhadap bahan kimia. Ni lagi kuat. Kaca borosilikat. Ni dia punya komposisi dia. Dan untuk pengetahuan kamu, semua kaca di dalam makmal yang digunakan untuk eksperimen, kalau kamu tengok, semua kaca yang itu semuanya adalah kaca borosilikat. Sebab itulah kaca borosilikat ni digunakan untuk bahan dan peralatan di makmal. Sebab dia boleh tahan terhadap suhu yang tinggi. Kita boleh panas kaca tersebut, kita boleh panas bahan-bahan kimia menggunakan botol-botol kaca di dalam makmal. Sebab ketahanan dia yang sangat-sangat tinggi terhadap haba dan juga bahan kimia. Okey. So yang keempat,
kaca plumbum. Ini kaca plumbum maksudnya silika tu akan dicampurkan dengan bahan plumbum iaitu plumbum 2 oksida dan juga tambahan dia natrium oksida. Okey, apa tujuan kaca plumbum ni? Takat lebur dia rendah. Ciri dia bila dia campur macam ni menyebabkan dia jadi takat lebur yang rendah. Tapi dia ada kegunaan lain. Dia sebenarnya digunakan untuk suatu yang berkaitan dengan cahaya. Ya. Dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. Ya. Jadi kalau kamu ingat dalam tajuk cahaya, kalau kita nak buat eksperimen berkaitan dengan penggunaan cahaya, kita tak boleh guna kaca-kaca yang biasa. Kita kena guna kaca yang dipanggil kaca plumbum. Ya. Contohnya prism, prisma. Ya, kaca prisma tu sebenarnya kaca plumbum ditambah dengan plumbum 2 oksida dan natrium oksida. Tujuannya sebab dia mempunyai indeks biasan yang tinggi. Dia dapat refleks kepada cahaya itu semasa eksperimen dijalankan. Jadi ini 4 jenis kaca yang perlu kamu ingat. Dari segi komposisi dia, kalau kamu tanya kena hafal ke, elok kamu hafal lah dengan cirinya sekali. Nama-nama ni dan juga dia punya komposisi dia. Terutama sekali kaca borosilikat lah. Kena ingat lah sebab ni paling ada 3 ni. Boron oksida, natrium oksida, aluminium oksida dicampurkan ke dalam silika untuk membentuk kaca borosilikat. Okey, so ini kaca. Jadi kita tengok sekejap. Berkaitan dengan kaca ni. Kebanyakan video dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tengok how glasses are made. Sebagai contoh, kita tengok dulu. Hi, it's Doug. I recently came across this unbelievable video. It was taken at a hotel off the edge, and it had, would you trust this glass? No windshields for our cars. No skyscrapers or smartphones. And yet, it's really not. That's wood. I'm guessing you know that wood comes from a tree. Or this statue. Okay, kejap Okay, kita tengok bagaimana kaca diproses. Okey, so kalau lihat di sini, pasir dicampurkan dengan soda tadi. Ni kaca soda. Dia akan panaskan. Yang ni memang di dalam kilang lah. Pasir itu akan dipanaskan, silika tu dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Sehingga dia menjadi cecair. Ini proses sudah diprogramkan. Jadi kalau dia nak buat pinggan kaca, so terus dia masukkan dalam acuan. Dia jadi pinggan kaca, mangkuk kaca.
Kalau di kilang-kilang, okey, semua mesin yang buatkan ya, telah diprogramkan. Okey, kalau tengok ini recycle, maksudnya lebihan-lebihan itu akan dipanaskan semula dan dibentuk kaca yang barulah. Ya. Okey, kita tengok yang lain pula. It's Chef Bobby. The deliciousness of this menu comes from the freshness of ingredients. New Caesar naturally cropped. Okey, yang ni bagaimana membuat botol kaca. When it is heated, it melts. Okey, daripada pasir, Even after cooling, it manages to maintain many fluid characteristics, such as transparency, as it turns into an amorphous solid. Glass can be found naturally in the form of obsidian, formed by quickly cooled lava from volcanoes, and it was frequently used as a sharp blade in the Neolithic age. Actual glass making was invented around 3500 BC in Mesopotamia, and the first glass container was made around 1500 BC. Improvements in glass-making technologies in the 17th century eventually resulted in the glass bottle becoming the preferred storage medium for wine and other fluids. But to first make my glass, I'll need to get some sand. okey, jadi untuk membuat gelas kaca ini, Here okey, at the bank of the Mississippi, perlu diambil pasir ya. Jadi sand they used down at the port plant make windshields. Next week's pasir adalah sumber untuk membuat head over and up down. pasir adalah sumber untuk membuat kaca. After collecting my sand, I took it to the Minnesota Center of Glass Arts, where Michael showed me the process of melting down the river sand. Using a makeshift furnace, we had me add the sand to control the mounts and heat it up to over 2000 degrees Fahrenheit. Okey, kemudian pasir tadi dia akan panaskan pada suhu, tengok pada suhu 2000 darjah Celsius. Daripada sini dia boleh asingkan silika tersebut. Then using a rod, I collected some of the newly formed glass. Jadi bila sudah panas, dia boleh buat apa saja. Dalam keadaan panas inilah dia akan buat apa saja bentuk yang dikehendaki. However, the impurities Nak buat botol ke, nak buat pinggan ke, nak buat apa sahaja reka bentuk yang dikehendaki semasa tengah panas. So to make my bottle, they had me use some of their already prepared sand. First, I loaded up a furnace with sand, which melts it down to molten glass at 2400 degrees Fahrenheit. Okey. Yang itu pasir dimasukkan ke dalam pemanas pada suhu yang sangat tinggi Sekurang-kurangnya 1500
1500 darjah Celsius, sangat panas. Next, Nicole walked me through the process of blowing my own glass bottle. Okey. Dalam keadaan panas. Okey, tengok dia macam cecair, dia jadi bentuk cecair lembik. Okey, dalam keadaan itulah akan dibentukkan So never put your hand above the glass because you'll get a steam burn. So you're always shaping it from the bottom, but because you're rotating it, you're shaping the whole thing. Okay, that's pretty nice. Why don't you get some heat and then we'll blow it a little. Sangat berbahaya kalau terkena melecur tangan I found the most challenging part of glass blowing was the multitasking. If I ever forgot to keep the rod spinning, it all started to fall off, and I'd ruin it. Okey, kalau tengok ini dia tiup masukkan udara dalam tu untuk membentuk ruang kosong di dalam dia. So when you make a bottle, you pull that neck shape when it's being blown, which also means that it makes it difficult to get a good jack line for it to break up. Probably 20 good. Okay. Okay, stop moving. I'm going to grab you. So try not to hit the cupboard behind you when you lift this up, okay? Ready? Okay. Flip, flip, flip. Okay, carry it over there. All right, on, now, on. It's good, off. Okey, boleh lihat kemahiran yang tinggi dia perlukan untuk membentuk botol. Ni dia tengah buat botol. Botol kaca dengan bentuk yang dikendaki lah. If it's handmade. Okey, so bila sudah agak sejuk, okey jadi dia dah The glass terbentuk. completed now. It needs to be left in the kiln to slowly cool over the next few days. Okey, dia akan Otherwise, disejukkan it'll look supaya bentuknya akan lebih okey. Okey, jadi itulah dia macam mana sesuatu kaca itu dibentuk. Jadi kalau kita itu kaca yang tadi itu lebih kepada kaca yang kaca silika terlakur sebab dia tak campur dengan apa-apa tu. Memang pasir sahaja. Kalau dia campur dengan campurkan dengan yang lain, dia akan jadi yang lain lah. Okey. Jadi yang ini penting bila kita nampak bagaimana sesuatu kaca tu dibuat,
maka kita akan lebih faham. Jadi borosilicate, borosilicate. Okey, yang ini borosilicate, kaca borosilikat. Kalau kita lihat, Final shattering story starts with a cracking okey, kaca borosilikat seperti yang diterangkan tadi, dia adalah heat resistant glass. Maksudnya dia adalah sangat tahan terhadap haba yang sangat tinggi. So ini contoh ditunjukkan, dia panaskan dua jenis kaca yang berbeza. Kaca yang biasa tu mudah pecah. Kaca yang borosilikat, yang itu dia sangat tahan terhadap haba bila dipanaskan pada suhu yang tinggi. So kita tengok sekejap sebelum kita berhenti rehat. Jadi borosilikat, pasir atau silika tu dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Yang kena ingat tadilah, apa bahan dia yang kena campurkan tadi? Boron oksida, natrium oksida, kemudian dipanaskan pada suhu yang tinggi sehingga dia menjadi cecair. Kemudian daripada situ akan dibentukkanlah, bila dia dah cair akan dibentukkanlah kepada bentuk-bentuk yang dikehendaki. Where it's melted by the intense heat. As more fresh material is poured in, the molten mixture is forced to flow into the second chamber through narrow vents. In the second chamber, chlorine gas is pumped through the molten liquid. It absorbs impurities and carries them to the surface. Okey, jadi ada beberapa peringkat lah dalam proses memanas tu, campuran itu. Okey, kemudian akan dilalukan kepada beberapa peringkat untuk membolehkan dia dibentuk. Adding this glass helps speed up the melting process. The impurity will be removed once again in the second chamber. The pure liquid glass that reaches the third chamber is divided up, ready to be turned into test tubes and coffee pots. Engineers take regular samples to check the machine is taking the right amount each time. For heat-resistant glass, the raw material must be as pure as possible. The chlorine gas removed many of the impurities, but the factory is also full of dust and dirt. These men are putting on protective clothing so that they can do some housework, or in this case, factory work. Keeping it free of dust ensures high-quality glass, ready to produce coffee jugs, for example. Machines are now used to do the work as the glass is far too hot for human hands to Okay, shape. so banyak mesin yang digunakan sebab melibatkan bahan yang panas. This stretches the glass while flame burn it from below. This will ensure the glass acquires the necessary strength. The lengthening bulbs of molten glass are encased in a new mold which gives the jug its Kemudian disejukkan. Jadi bila disejukkan, dia akan terus menjadi keras. Okey, so dapatlah terhasil. Kita boleh tengok gelas yang terhasil dan gelas ini adalah gelas kaca borosilikat. Kaca borosilikat. So itulah secara ringkas dia bagaimana kaca dihasilkan di dalam industri.
Now, if you're going to pour coffee from this jar, it needs a lid. The rim is heated to Ini either proses 100 and the finishing, indentation ya, pressure finishing place. proses untuk menghasilkan, pastikan gelas itu berada dalam keadaan yang baik dan berkualiti tinggi. Ya. Okey, so kita berhenti rehat dahulu. Ya. Jadi jangan ke mana-mana, berhenti rehat untuk solat Isyak. Dan kita akan sambung balik sekarang 9:01. Kita akan sambung balik pada 9:20 ataupun 9:25 lah. Jadi itu saja dulu. 9:25 sila masuk balik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.